Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar kelas Naim, hari ini cikgu akan menerangkan tentang pencaran biji benih atau buah. Pencaran tu apa? Pencaran tu maksudnya bagaimana tumbuh-tumbuhan ni, pokok-pokok ni, dia nak sebarkan biji benih dia. Dia nak pancarkan biji benih dia. Okey, kita tahu tumbuh-tumbuhan ni perlu meneruskan hidup, betul? Dia perlu meneruskan spesies dia. Jadi dia kenalah tumbuhkan anak-anak dia dengan banyak, kan? Samalah macam kita. Manusia perlu melahirkan anak, perlu mengandung untuk meneruskan zuriatnya. Begitu juga dengan haiwan. Haiwan perlu beranak, haiwan perlu bertelur untuk meneruskan spesies dia supaya tidak pupus. Begitu juga dengan tumbuhan. Cuma tumbuhan ni dia tidak boleh bergerak. Tumbuhan tak boleh bergerak macam manusia, tak boleh bergerak macam haiwan. Jadi apa yang tumbuhan kena buat untuk pastikan dia boleh sebarkan biji benih dia, dia boleh campak biji benih dia jauh-jauh. Macam mana? Iaitu dengan cara pencaran biji benih. Kita nak tengok macam mana tumbuh-tumbuhan ni dia nak memencarkan biji benih atau buah. Okey, kita lihat pada komik yang cikgu pernah bagi sebelum ini. Okey, ni salah satu contoh gambar-gambar bagaimana buah pokok dia nak memencarkan biji benihnya. Okey, kita akan lihat satu persatu. Sangat menarik. Ni cikgu ada bagi di dalam grup. Okey. Ni ada sebuah pokok. Okey, satu pokok ni dia cerita, di situ kamu dipencarkan, tumbuhlah dengan sihat anakku. Dia cakap dengan anak dia. Lepas tu pop, kan? Burst. Dan ni keluarlah anak-anak dia. Selamat pagi anakku, selamat pagi ibu. Macam tengah bercakap lah tu, kan? Jadi dia pencarkan biji benih dia dah tumbuh dekat situ. Kemudian siapakah mereka? Ni ada pula ada sekumpulan buah. Ni ada buah. Nanti kita tahu buah apa. Okey. Siapakah mereka? Apakah yang sedang berlaku kepada mereka? Mereka ialah buah angsana. Mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh dari pokok induknya. Pokok induk tu maksudnya mak dia lah. Macam kalau beruang dengan anak dia, anak dan induknya. Maksudnya anak dan emaknya. Sama dengan pokok. Pokok pun ada biji benih dan induknya. Macam kita anak dengan mak lah. Okay. So mereka ni adalah pokok angsana. Buah angsana. Buah angsana daripada pokok dia, pokok angsana lah kot. Okay. Jadi mereka dipencarkan ke tempat yang lebih jauh. Macam tu. Okay. Kemudian, inilah buah angsana tadi. Saya dipencarkan melalui angin jauh dari pokok induk saya. Hai, bagaimanakah kamu dipencarkan? Okey, sorry. Ni adalah dialog dia tadi. Ni yang baby-baby tadi tu. Dia tanya macam mana awak dipencarkan ke sini. Ni buah angsana kata saya dipencarkan melalui angin. Okey, jadi kita nampak dia terbang tadi, kan? Dia terbang, jadi dia adalah dipencarkan melalui angin. Okey, jadi apa ciri-ciri yang ada pada buah angsana ni? Macam mana dia boleh terbang melalui angin? Kerana ciri-cirinya dia kecil, dia ringan, dia berbulu halus, dia nipis dan ada sayap. Okey, ni sayap. Dia ada sayap dia. Jadi sebab itu dia boleh terbang melalui angin. Bukan terbanglah, tapi dipencarkan melalui angin. Okey, seterusnya. Hai, buah kelapa. Ni buah kelapa. Semua minum buah kelapa, sedap buah kelapa. Tapi bagaimana buah kelapa ni dia terus membiak? Bukan terus membiak, terus meneruskan spesies dia. Bagaimana kamu dipencarkan? Buah kelapa dipencarkan melalui air. Jadi dibawa oleh air. Ni buah kelapa, sabut. Macam mana? Apa ciri-ciri pada kelapa ni? Dia mesti boleh terapung lah, kan? Dia boleh dibawa oleh air. Kalau dia tenggelam, dia tak boleh lah dibawa oleh air. Jadi apa ciri-ciri dia? Dia ada sabut. Jadi sabut inilah yang membuatkan ada rongga-rongga di dalam buah kelapa tu yang membuatkan dia boleh
terapung di atas air. Dia disebut berongga. Ada rongga-rongga ruang tu, ada udara. Jadi dia boleh terapung atas air. Dan kulit dia berlilin. Maksudnya kulit dia ni kalis air. Tidak menyerap air. Kalau serap air, habis tenggelam lah kelapa ni. Dia tak boleh lah dipencarkan melalui air. Jadi sebab tu kulitnya berlilin. Kita tengok balik pada gambar ni. Nampak ni, buah kelapa dipencarkan melalui air. Pokok buah sana tak ada pula kat sini. Buah sana terbanglah. Lebih kurang macam ni melalui angin. Ni buah apa pula? Hai, siapakah kamu? Saya biji benih rambutan. Isi saya sudah dimakan oleh monyet. Yang kemudiannya memencarkan saya di sini. Maksudnya monyet makan rambutan ni tak nak makan biji kan? Manusia, monyet, haiwan, manusia, dia tak makan biji ataupun dia telan biji tu, dia keluarkan biji buah durian ni melalui najis, melalui tinja. Jadi dia tinja dan dia letakkan di tanah, maka boleh tumbuh juga biji benih ni untuk menjadi buah rambutan. Jadi dipencarkan melalui apa? Melalui haiwan dan manusia atau manusia lah. Jadi apa ciri-ciri yang ada pada biji benih atau buah ni yang boleh dipencarkan melalui haiwan dan manusia? Iaitu isi buahnya boleh dimakan oleh haiwan dan manusia. Mesti sedap lah, kan? Kalau tak sedap, haiwan dengan manusia pun tak nak makan. Jadi dia pun tidak boleh nak memencarkan biji benih dia. Warna buah dia yang menarik, mestilah kena menarik. Kalau tak menarik, kita pun tak nak makan buah rambutan tu kan. Merah yang cantik, tak nak yang warna hitam-hitam, gelap-gelap kan. Maksudnya mungkin busuk. Jadi kita tak nak makan. Kalau kita tak nak makan, jadi buah dia tu tidak boleh dipencarkan. Jadi buah dia mesti menarik dan baunya mesti wangi, harum. Harum tu wangilah. Mesti bau dia sedap. Sedap je rambutan. Manis dia makan. Warna pun cantik. Isi pun lawa. Kita pun makan. Kita makan-makan, kita buang biji dia kan. Biji tu yang kita tak makan. Jadi biji tu yang kita buang ke tanah, tak ada masalah. Jangan buang atas jalan tar. Buang atas jalan tar tak boleh tumbuh lah kan. Tak boleh tumbuh lah biji benih tu. Jadi kita kena tanam ataupun buang dekat atas tanah. Macam ni, atas tanah. Jadi dia boleh tumbuh menjadi buah rambutan yang baru. Bolehlah anak cucu awak makan sekali buah rambutan tu nanti. Kemudian ni adalah buah lain pula. Apakah yang terlekat pada bulu badan arnab itu? Nampak tak dekat arnab ni? Ada biji benih pepulut. Ni bunga ni tadi dia cakap, itu ialah biji benih pepulut. Biji benih pepulut dipencarkan melalui haiwan. Sama juga. Tapi dia melekat. Dia melekat pada bulu haiwan lah. Kebiasaannya manusia pun ada juga, tetapi bukan buah inilah. Kalau biasa awak pergi padang kan, pergi tempat-tempat yang banyak rumput, dekat situ kalau awak pakai seluar panjang, balik rumah mesti ada yang tersekat-sekat tu, betul tak? Ada macam, bukan bulu, dia macam tumbuh-tumbuhan tersekat-sekat dekat kita punya seluar tu kan. Lepas tu gatal-gatal sikit kan. Itulah caranya juga dia nak tumbuhan nak memencarkan dia punya biji benih. Jadi awak boleh sapu saja yang tumbuh-tumbuhan tu yang dia macam jarum-jarum kan, macam tu. Jadi boleh sama ada buang sajalah dekat atas tanah pun tak ada masalah, supaya dia boleh tumbuh. Jadi apa ciri-ciri yang boleh melekatkan kepada haiwan? Dia mesti kecil, ringan dan bercangkuk. Disebabkan dia bercangkuk ni lah dia boleh melekat pada haiwan. Kalau tak ada cangkuk ni, dia tak boleh lekat. Ni paling penting lah keyword dekat sini, bercangkuk. Dan dia mesti kecil dengan ringan. Maksudnya kalau dia berat, arnab ni pun tak boleh lah nak bawa biji benih ni, betul tak? Sama ada dia datang secara tak sedar. Biji benih ni tiba-tiba ada dekat sini, tak sedar. Tengok arnab ni pun dia tak kisah kan, ada dekat bulu dia. So dia mesti kecil, ringan dan bercangkuk.
Okey, dia yang menarik ni. Lenggai saya ini mengering dan merekah. Dipanggil dalam bahasa Melayu kita panggil lenggai lah. Lenggai. Wah, adik-beradik saya semakin menambah. Dia kata adik-beradik dia. Ni maksudnya macam ni lah lebih kurang. Dia pecahkan. Dia pecah. Jadi dia punya buah tu tersebar. Buah dia tu dapat dipencarkan. Jadi kita panggil pencaran ini melalui mekanisme letupan. Pop. Letupan. Puff. Kan? Mekanisme letupan. Apa ciri-ciri yang ada pada biji benih ni? Mesti lenggai mengering. Lenggai ni lenggai lenggai dia mesti mengering. Dah kering dan dia merekah. Mengering sampai merekah. Bila jatuh je air tu, mungkin barulah dia boleh kembang. Adalah satu mekanisme dia, ada cara dia dan dia boleh memencarkan biji benih melalui mekanisme letupan. Ni pokok apa ni? Pokok keembung. Okey, ni bunga keembung. Bunga keembung warna pink ni. So, dia boleh memencarkan anak-anaknya melalui mekanisme letupan. Sekarang kamu semua telah mengetahui bahawa tumbuh-tumbuhan dipencarkan dengan cara yang berbeza. Maksudnya tumbuh-tumbuhan ni cara-cara dia nak pencarkan biji benih berbeza. Berbeza-beza, tak sama. Tak semuanya melalui angin, tak semuanya melalui air, tak semuanya melalui haiwan dan manusia, tak semuanya melalui mekanisme letupan. Tetapi dalam semua tumbuhan ada yang melalui angin, ada yang melalui air, ada yang melalui haiwan dan manusia, dan ada yang melalui mekanisme letupan. Ini yang kita kena tahu. Kita kena tahu tumbuhan yang mana melalui angin, tumbuhan mana yang melalui air. Okey. Jadi cara tumbuhan memancarkan biji benihnya ada 4. Yang pertama tadi kita belajar apa dia? Melalui angin. Apa dia? Buah angsana. Okey, yang kedua melalui air. Buah apa? Buah kelapa. Yang ketiga melalui haiwan dan manusia, iaitu buah rambutan, buah durian boleh, buah mangga boleh, lagi buah apa? Banyak buah yang enak dimakan oleh haiwan dan manusia dan bijinya tu boleh ditanam semula dan dapatlah tumbuhan yang baru. Okey. Dan biji benih pepulut. Biji benih pepulut ni dia bercangkuk, jadi dia boleh sangkut dekat manusia ataupun haiwan yang berbulu. Dan cara yang keempat, cara 1, cara 2, cara 3, cara 4. Cara yang keempat adalah mekanisme letupan. Puff. Iaitu biji benih pokok keembung. Okey. Jadi kita lihat balik. Di dalam gambar ini ada 4 tumbuhan. Iaitu pertama sekali adalah pokok dandelion, pokok bunga dandelion. Okey, kalau awak lihat pada pokok dandelion ni, macam mana dia memancarkan biji benih dia? Cuba teka. Ni pokok dandelion. Macam mana pokok dandelion memancarkan biji benihnya? Melalui angin. Okey, jadi pokok dandelion melalui angin. Okey, kemudian seterusnya kedua adalah pokok nipah. Pokok nipah. Macam mana pokok nipah memancarkan biji benih dia? Okey, ni buah nipah. Kemudian yang ketiga adalah buah manggis. Buah manggis pun tahulah. Awak makan kan buah manggis? Lepas tu ada biji dia kan? Dan maksudnya buah manggis ini dipencarkan melalui haiwan dan manusia. Okey. Yang keempat, buah getah. Buah getah ni dia meletup. Dia menggunakan mekanisme meletup buah getah. Puff. Okey. Jadi dia boleh menyebarkan dia punya biji-biji. Okey, ini adalah secara kesimpulan cuma sekali lah ada contoh-contoh ni sekali.
Jadi ejen pencaran melalui air, ejen pencaran. Jadi ciri-ciri dia ada dekat sini sekali, dan juga ada contoh-contoh pokok ataupun tumbuhan yang dipencarkan melalui air. Ni melalui angin, ni melalui manusia dan haiwan. Okey, kalau manusia dan haiwan ada dua Satu yang bercangkuk, yang dia melekat pada bulu dan pakaian tu. Ni kedulut, kemuncuk. Yang boleh dimakan tu mangga, betik, temikai dan macam-macam buah lagi banyak lah. Yang keempat, melalui mekanisme letupan. Apabila matang, buahnya akan mengering dan berkah dan menggulung. Contohnya, ni pokok saga ni dia akan menggulung. Bendi, dia akan merekah. Ini akan mengering. Rekah. Okey, itu sahaja. Baik. Jadi ini adalah semua yang kita perlu tahu. Tumbuh-tumbuhan ni ada cara memencarkan biji benihnya yang berbeza-beza. Okey. Right. So itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.